Terima kasih ya Datuk Pengerusi. Yang Muhammad, saya telah membaca rang undang-undang ini berserta dengan akta ibunya dan dipati telah, saya percaya ramai ahli telah bangkitkan rang undang-undang ini nampaknya lebih menjurus untuk mengenakan hukuman denda minimum, di mana saya dapati daripada fasa dan sub-fasa 9 fasa sub-fasa adalah merangkumi untuk mengenakan denda minimum 300 dan ada di antaranya lebih kurang 4 kesalahan adalah menambah denda maksimumnya, Datuk Pengerusi. Tapi saya duduk sepanjang dari mula ya, saya tak lari, tak keluar ya, mendengar jawapan yang Berhormat Menteri Timbalan Menteri. Saya jawapan yang Berhormat Menteri masih gagal meyakinkan mengapakah di dalam rang undang-undang ini Kementerian mengambil keputusan untuk meminda mengenakan denda minimum tersebut. Saya bagi contoh Datuk Pengerusi, di mana di bawah fasa 4 ya, itu subsection 14/4 memperagakan nombor pendaftaran. Sebelum ini tiada minimum. Di bawah rang undang-undang ini ia mengenakan kalau sesiapa tidak memperagakan nombor pendaftarannya mengikut kaedah, dia ada font tertentu, jarak tertentu. Kalau yang Datuk Pengerusi meneliti buat sedikit research, nombor kenderaan ada font tertentu, jarak tertentu, bagaimana ia patut diatur. Kalau mana-mana yang gagal memperagakan display dengan izin, nombor pendaftaran yang mengikut kaedah tersebut, di bawah undang-undang ini sekarang mengenakan minimum 300 dan maksimumnya adalah 3,000. Sebelum ini tidak. Sebelum ini adalah tidak melebihi 3,000. Tapi rang undang-undang ini hanya untuk display sahaja nombor pendaftaran, mewajibkan minimum 300. Apa niatnya? Apa tujuannya? Ini hanya untuk display nombor kenderaan. Saya percaya kalau yang Berhormat sekarang pantu kenderaan pergi jalan boleh nampak banyak kenderaan. Nombornya tidak, nombor displaynya adalah tidak mematuhi kaedahnya. Tapi persoalannya mengapa pemilik ini saja yang dikenakan? Dan mengapa mau minimum ini? Bagaimana dengan workshop-workshop yang membekalkan perkhidmatan yang tidak mematuhi kaedah-kaedah yang diperuntukkan oleh JPJ? Display of nombor tidak pendaftaran tidak akan menimbulkan kecederaan kepada mana-mana pihak. Tak apa niat untuk mengenakan minimum ini. Perkara satu. Ini perkara kedua adalah yang Berhormat ada kata dengan AES ini dia boleh menjalankan tangkapannya 24 jam. Menimbulkan persepsi akan seseorang pemandu akan ditangkap. Tapi yang Berhormat boleh beritahu ya, PDRM yang telah melaksanakan cara yang sama, kamera yang dipasang tu, apakah dengan pandingan dengan PDRM yang Berhormat ada kajian tak? Apakah ada penurunan kemalangan yang mereka menggunakan pendekatan yang sama juga? Tapi Datuk Pengerusi, dalam undang-undang ini hak laju ya, saya bukan menyokong agar pelanggaran trafik. Tapi saya ingin tahu motif sebenarnya yang saya rasa lebih untuk memberi keuntungan kepada syarikat yang melaksanakan AES. Kelajuan di bawah fasa ini Datuk Pengerusi ya, saya bacakannya. Sebelum ini adalah tidak melebihi, bagi kelajuan memandu melebihi had laju adalah tidak melebihi 1,000. Di bawah fasa di bawah section 40 ya, fasa 10 ia memperuntukkan minimum 300 dan maksimum 2,000. Yang Berhormat boleh kata pergi mahkamah, nanti saya ada sentuh kes itu. Tapi kita tengok PDRM, kita tengok ada banyak notis-notis yang diterima dan di mana ia adalah memandu melebihi had laju, tangkap melalui kamera, dihantar kepada pemilik. Berapa ramai yang tak bayar? Ramai, sehingga tunggu diskaun. Jadi yang Berhormat kata dengan ada pemasangan kamera ini, ia akan menimbulkan persepsi akan ditangkap, mereka akan jadi deterrent. Tapi yang Berhormat bagi pembuktian dengan bandingkan dengan kalau ada kajian dibuat yang telah dilaksanakan oleh PDRM, apakah ia berjaya menjadi satu deterrent. Dan dalam undang-undang ini
Datuk Pengerusi harap sabar dengan saya ya. Sebab ia memperuntukkan minimum 300 kalau pergi ke mahkamah. Kalau boleh compound oleh ketua pengarah, tidak melebihi 300. Tapi kalau mereka tak puas hati, mereka tak ada ruangan lagi untuk pergi mahkamah agar didenda dengan lebih rendah. Sebab rang undang-undang ini memperuntukkan 300 minimum. Yang Berhormat masih tak jawab. Banyak ahli telah bangkitkan mengapa sedemikian. Mengapa tidak mau bagi budi bicara kepada mahkamah dalam aspek ini. Datuk Pengerusi, saya risau ya. Dengan minimum-minimum ini, lebih banyak tunggakan. Dan apabila ada tunggakan di mana pemilik menerima saman ini enggan membayar, ini menggagalkan pelaksanaan untuk mencegah jenayah. Sebab kita banyak, Datuk Pengerusi tengok baca laporan apabila kejadian bas ya, di mana ada kemalangan berlaku, kita akan baca, oh pemandu ini atau bas ini pernah menerima banyak saman. Malah ada warrant arrest telah dikeluarkan, tapi masih memandu. Jadi kalau mereka tak mampu membayar dengan minimum yang telah diperuntukkan dalam rang undang-undang ini, ia sebenarnya tidak membantu untuk pencegahan kemalangan ini. Dan Datuk Pengerusi, kita masih ingat tahun bulan April tahun 2010 apabila rang undang-undang Dewan Rakyat Kod 15/2010 dipendangkan untuk membina Akta Pengangkutan Jalan. Wah, ia rendah Dewan ini dari Barisan Nasional, di mana ia telah mencadangkan untuk di bawah Seksyen 120 untuk memperuntukkan ketua pengarah boleh mengenakan compound tidak melebihi 1,000. Yang sedia ada adalah tidak melebihi 300. Diperuntukkan, dicadangkan tidak melebihi 1,000. Wah, dia rendah bising Dewan ini. Lepas tu rang undang-undang ditarik balik. Sebab by election di Hulu Selangor. Sekarang by election sudah lepas, tak ada. Rang undang-undang ini mengenakan minimum 300. Apa tujuannya? Tapi dia tak sentuh, tak berani sentuh lagi Seksyen 120. Tapi memperuntukkan banyak seksyen tadi saya katakan minimum 300 tersebut. Jadi meyakinkan kami dalam aspek itu. Dan lampu isyarat di bawah fasa ini juga memperuntukkan bahawa kalau langgar lampu isyarat ya, Datuk Pengerusi, sebelum ini di bawah Seksyen 79 ya, itu bawah fasa 17. Langgar lampu isyarat, abai lampu isyarat, dia adalah tidak lebihi 500 denda. Dalam rang undang-undang ini peruntukan minimum 300, maksimum 2,000. Tapi Datuk Pengerusi, dengan mengenakan minimum ini, saya ulangi, ada banyak kes ya Datuk Pengerusi, apabila seseorang sampai ke lampu isyarat, tiba-tiba ia bertukar menjadi kuning. Mereka tak tahu berhenti atau terus, sebab ada kereta di belakang yang laju. Jadi banyak situasi sedemikian. Lebih-lebih lagi Datuk Pengerusi, lampu isyarat yang tak ada nombor ya. Tak ada nombor pengiraan dia selepas saat tersebut ia akan bertukar menjadi merah. Tak ada pengiraan nombor itu tersebut. Jadi pemandu di depan tu, kalau tiba-tiba menjadi kuning, berhenti atau terus kerana belakang ada kenderaan. Kalau dengan mengenakan minimum ini, saya rasa akan timbul banyak masalah kepada pemandu-pemandu. Datuk Pengerusi ya, jadi mungkin Yang Berhormat boleh pertimbangkan, pasangkan lebih lampu isyarat yang mempunyai pengiraan masa ya, sebelum warna lampu isyarat itu bertukar. Dan akhir ya Datuk Pengerusi, saya sebenarnya menjurus kepada fasa demi fasa ya. Ia di mana memperuntukkan notis gambar yang kesalahan yang telah dirakamkan melalui kamera, ia perlu dihantar. Sebelum ini adalah serta-merta di bawah fasa 11 Seksyen 53A. Dan di dalam rang undang-undang ini dicadangkan dipindah untuk menjadi seberapa segera. Mengapa sedemikian? Mengapa membenarkan ruangan yang lebih besar kepada JPJ atau AES
syarikat yang melaksanakan AES ini untuk masa untuk melaksanakan kerja ini. Terima kasih, Ahmad. Akhirnya, saya nak tahu sasaran. Selepas pelaksanaan AES ini, yang Mohd ada buat kajian, ia akan mencapai tujuan niatnya mengurangkan kemalangan berapa peratus. Dan dengan perjanjian dengan syarikat-syarikat yang menjalankan AES ini, apakah ada exit clause kalau orang ramai membantah dengan pelaksanaan AES ini? Apakah kerajaan boleh keluar daripada perjanjian tersebut dan tanpa perlu lepas itu timbul isu pampasan atau ganti rugi? Sekian saja. Terima kasih Dato' Pengerusi. Ya, Kota Melaka.